Si pemain-pemain Belanda, walaupun pemain Coach Barry tu kata kamu ada 300 juta rakyat kamu, tapi kamu panggil pemain Belanda. Satu pencapaian yang sangat luar biasa oleh sebuah pasukan dari Asia Tenggara yang sering dipandang rendah selama ini, dan sokongan padu di stadium sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya, Bahadur Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu baik-baik saja, dan semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Teman-teman, setelah Indonesia melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan dimenangkan dengan 1-0 oleh Indonesia. Dan di sini ada fans sepak bola Malaysia mengomentari tentang kemenangan Indonesia melawan Bahrain. Ada yang berkomentar, seramai 300 juta penduduk tapi masih menggunakan pemain naturalisasi. Dan ada juga yang berkomentar, Indonesia sudah jadi King Asia, perlu ditiru oleh Malaysia. Nah, yuk kita langsung simak saja video selengkapnya sampai habis. Selit sikit pasal negara jiran. Diorang dah selangkah ke Piala Dunia. Aku rasa masih diorang lepas tewas 5-1 tu, diorang menghidupkan peluang kembali dengan menang dengan Bahrain 1-0. Sekarang ni diorang nombor 4 salah aku, dekat 9 mata. Dan untuk pasukan Asia Tenggara, ini adalah pencapaian terbaik pasukan Asia Tenggara. Sebelum ni Thailand ada. Thailand aku rasa pun dapat 1 mata je. Vietnam pun pernah capai. Itu pun dapat 3 mata di bawah era Pak Hang Seo. Tapi di Indonesia ni dia pencakar rekod 9 mata. So aku tak, sebab game dia sama, kadang-kadang tengok sebab game tu waktu sama kan. So aku buka tengok sikit. Tapi walaupun dibarisi pemain-pemain Belanda, walaupun pemain Coach Barry tu kata kamu ada 300 juta rakyat kamu, tapi kamu panggil pemain Belanda. Tapi different style gameplay daripada Indonesia sebenarnya. Dan aku paling puji oleh Romania. Dia what player untuk macam ni. Aku tak tahu macam mana dia orang cari pemain warisan ni. Untuk kau, adakah Vietnam, aku rasa Indonesia mampu kejar slot Piala Dunia sebagai kawan jiran? Komen aku lah, untuk pasukan Indonesia ini peluang terbaik diorang lah. Dengan apa pemain pengumpulan pemain-pemain warisan yang aku rasa antara yang terbaik Indonesia pernah ada. Ini peluang terbaik diorang untuk layak ke Piala Dunia secara merit lah. Pildun. Sebab sekarang ni tak silap Jepun negara Asia pertama yang layak. Jadi Indonesia sekurang-kurangnya kalau tak layak secara merit, dia main ke playoff kan. Jadi itu yang mereka kejar, dan ini memang terbaik lah. Harapnya Indonesia menggunakan peluang ni sebaik-baiknya, sebab belum tentu akan datang dia dapat peluang ni lagi. Jadi sementara pemain-pemain barisan pemain Belanda ni ada lagi, gunakan peluang ni sebaik-baiknya lah. Kalau tak terlepas, kalau contohlah pemain yang ada ni dah tua, dah tak mampu untuk pusingan seterusnya, jadi peluang sia-sia. Indonesia bukan lagi di tahap Asia Tenggara, tapi di tahap seluruh Asia. Dari 8 perlawanan, hanya 3 kali sahaja kalah dan selebihnya seri dan menang. Ini satu pencapaian yang sangat luar biasa oleh sebuah pasukan dari Asia Tenggara yang sering dipandang rendah selama ini. Kebangkitan Indonesia ni sememangnya beri kesan besar pada pasukan lainnya di Asia Tenggara. Hari ini, semua negara berpusu-pusu mendapatkan pemain warisan dan naturalisasi kan. Negara-negara Arab dan Asia lainnya juga dah tak lihat pasukan di Asia Tenggara ni sebagai pasukan lemah dan lubuk gol. Sebaliknya, ancaman ke atas mereka. Kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia, saya yakin pasukan lain di Asia Tenggara ni akan jadi lebih kuat, sebab mereka juga nak ikut jejak yang sama. Dan kelak anda akan lihat negara-negara Asia Tenggara bakal takluki Sukan Bola Sepak Asia. Saya yakin perkara ini akan berlaku, tetapi syaratnya Indonesia wajib masuk ke Piala Dunia. Bahrain betul-betul koyak dengan penyokong Indonesia. Dari jurulatih dia, penyokong dia, sampailah penjaga gol dia langsung tak dapat terima hentaman padu penyokong Indonesia. Itu jelas membuktikan bahawa perang cyber
dan sokongan padu di stadium sangat penting kerana ia jelas dapat mengganggu emosi pemain lawan. Jurulatih Bahari sendiri akui suasana di stadium hari itu cukup luar biasa kerana setiap saat ada sorakan dan jeritan dari penyokong Indonesia. Ini yang seharusnya Malaysia contohi untuk perlawanan dengan Vietnam dan perlawanan seterusnya. Kita kena ganggu emosi mereka secara cyber dan di stadium. Atras Malaya kena dibantu oleh penyokong Malaysia yang lain. Ya, jangan hanya Atras Malaya saja yang bersorak. Setiap saat kena ada sorakan yang boleh bagi semangat pada pemain kita dan mengganggu emosi pemain lawan. Sebelum perlawanan pula, geng-geng netizen boleh lancarkan gangguan psikologi pada pemain dan jurulatih mereka. Setakat yang saya tahu, hanya juara kumpulan sahaja dapat ke peringkat seterusnya untuk Piala Asia ni. Maka kita kena pulun habis untuk menang semua perlawanan. Timnas Indonesia kalahkan Bahrain 1-0. So ini adalah rumusan tentang perlawanan ini. Untuk perlawanan ini, corak pemain Indonesia nampak lebih bagus tau, terutamanya dari segi serangan dan juga diorang punya defensif. Game sebelum ni waktu diorang kalah dengan Australia, diorang punya defensif sangat teruk, tetapi untuk game ni sangat-sangat bagus. Apa lagi saya nak cakap dekat bahagian defense, kalau korang perasan, Rizky Ridho dengan lagi seorang pemain dah macam Rafael Beran dan juga Sergio Ramos sangat-sangat bagus. Walaupun ramai player Indonesia perform dalam perlawanan ini, player yang patut diberi highlight adalah Rizky Ridho. Kalau dia tak melakukan save, confirm dah seri satu sama. Indonesia next game kalau diorang menang ada peluang cerah untuk masuk ke dalam World Cup. So apa pendapat korang? Indonesia boleh masuk World Cup ataupun tak? Jangan lupa komen. Iyalah, Harimau Melaya dan Timnas Indonesia sama-sama menang. Apa benda ni weh? Hari ini guys, kita jangan gaduh atau negatif kerana kedua-dua jiran serempun berjaya mendapat keputusan yang positif untuk game yang sangat penting. Bagi Harimau Melaya, walaupun hanya kualifikasi Piala Asia menentang Nepal, tapi game tadi sangat bermakna dan memberi harapan serta semangat kepada ekor Harimau di bawah Peter Klemovski. Permainan kita masih belum lancar lagi, terutamanya serangan, tapi apa yang ditunjukkan oleh Harimau Melaya sangat meyakinkan. Kita boleh lihat formasi serangan yang lebih agresif dengan penggunaan player berdasarkan kekuatan mereka. Tambah pula dengan engine midfield kita yang baru, Hector Havel, sangat padu weh. Semua pun dia boleh buat. Ini pemain warisan grade S guys. Untuk Timnas Indonesia pula, abang seikhlasnya tumpang gembira. Buat tahu betapa pentingnya game lawan Bahrain ini untuk meneruskan impian ke Piala Dunia. Lini defense bagus hari ini dan kombinasi gelandang Tom Hayes serta Joey Pelupesi berjaya mengawal kawasan tengah. Combo serangan Oxford United oleh Romani dan Marcelino sangat berkesan. Sepatutnya boleh menjaringkan 2 gol lagi guys. Tapi cukuplah. Janji malam ni kita semua tidur dengan nyenyak. Sekali lagi tahniah dan selamat Harimau Melaya serta Timnas Indonesia. Respect. Di saat Malaysia masih berjuang ke Piala Asia, Indonesia sudah berjuang ke Piala Dunia, dan saat ini Malaysia masih kesulitan untuk mencari pemain naturalisasi, dan dengan mudahnya Indonesia mengambil pemain naturalisasi. Nah, semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.